Daripada minat filem, sekarang minat pula dengan politik. Di mana kita? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semuanya. Daripada hari ini, masih lagi di Putrajaya. Dan hari ini, tuan-tuan, saya mendekati seorang ahli politik yang saya kira agak berani juga kerana dia bakal mencabar dua nama besar di P125 Putrajaya, yang mana di sini semua orang tahu 4 penggal sejak tahun 2004. Tengku Anna Tengku Mansur menjadi penyandang utama kerusi Parlimen Putrajaya dan menang dengan begitu selesa sekali. Malah pada PRU yang ke-14, Kunan menang dengan bergaya dengan 3,000 lebih majoritinya. Dan pada PRU kali ini, beliau ataupun Kunan akan bertemu dengan yang juga kuat namanya, iaitu Datuk Dr. Razi Jidin. Tapi jangan lupa, sebenarnya kali ini bukan 3, bukan 4, tapi ada 6 penjuru di Putrajaya. Dan pada hari ini saya memilih untuk bersama dengan calon daripada Parti Pejuang, iaitu Datuk Muhammad Rosli Ramli, untuk mengulas apakah sebenarnya yang beliau nak tampilkan untuk menentang dua calon hebat nama besar ini. Jom kita bersama dengan beliau. Okey, telah pun dimukadimahkan. Dan sebenarnya saya nak beritahu kepada anda semua, sesi ini dibuat pada jam 12.30 malam. Betul. Bukan nak bohong. Begitu penat sekali dengan hujan lebat, kami kena cari tempat yang sesuai, sana sini pindah rendah kan. Tapi itulah ada hebatnya calon kita. Yang tak kisah walaupun dicari jam 12.15 malam. Dan pada hari ini, tuan-tuan, saya bersama dengan beliau, iaitu Datuk Muhammad Rosli Ramli, calon Parti Pejuang yang sebenarnya juga sebelum ni bersama dengan Parti Berjasa. Masih lagi dengan Berjasa, tapi sekarang bersama dengan Timbalan Presiden Parti Berjasa. Dan sekarang ni di bawah bendera Pejuang untuk PRU kali ini. Dan tuan-tuan semua, tadi setelah pun saya maklumkan, beliau bertanding di P125 Parlimen Putrajaya, yang semua orang tahu antara menjadi tumpuan seluruh negara kerana naik presiden bersatu, iaitu Datuk Dr. Razi Jidin akan menentang penyandangnya, iaitu Kunan, iaitu Tengku Anna Tengku Mansur, 4 penggal sejak tahun 2004 menjadi ahli parlimen di sini. Tapi saya pun tak faham kenapa Datuk Rosli Ramli cuba untuk mencabar mereka berdua. Kenapa tu, Datuk? Apa yang buatkan Datuk berani sangat ni kali ni? Kalau kita tengok keadaan negara sekarang dipimpin oleh mereka-mereka yang culang-caling ni, jadi saya tak mampulah melihat negara kita lebih teruk lagi. Jadi kalau nak ikut saya ni, pencen tinggi tiap bulan. Kan? Dulu berapa tu? Masa dulu. Dulu saya pegawai tinggi kerajaan. Jadi kalau nak ikut, saya boleh duduk saja, main dengan anak cucu. Goyang kaki makan pencen tiap bulan belah-belah ribu kan. Yes. Buat apa nak sibuk-sibuk masuk politik? Nak buat nak pening-pening kepala? Pening kepala. Tapi sanggupkah kita tengok keadaan negara ni dipimpin oleh mereka yang tak ada vision, tak ada wibawa, menjarah habis harta negara. So kalau saya tanya ni, sanggup ke? Riza sampai komen. Tak sanggup lah. Betul itu. Itulah keadaan yang buatkan saya terjun. Sebab sebelum ni saya aktif dalam bidang sosial juga. Saya dulu pengurusi Yayasan Ikhlas. Yayasan Ikhlas? Jadi seluruh pelusuk rantau di negara kita ni saya dah pergi. Sampai ke pendalaman Sabah Sarawak. Saya bergerak memberi khidmat bakti kepada masyarakat di pendalaman. Jadi semua saya dah buat. Dan juga pengurusi Studio Kembara sebelum ni. Studio Kembara pun saya pun Mak Kilau membantu. Betul. Mak Kilau. Ya. Dia. Ni orang dia. Inilah yang terlibat juga sebelum ni. Bila kita lihat keadaan negara yang entah ke mana nak pergi, bergolak, yang tak stabil dan sebagainya, jadi saya terpanggil untuk terjun dalam politik. Tapi Putrajaya, Datuk. Putrajaya, Tengku Anna Tengku Mansur, 4 penggal. Putrajaya kaki tangan awam ramai situ. Saya bekas kaki tangan awam. Saya memahami hati nurani anggota Perkhidmatan Awam. Mungkin. Okey, logik. Jadi saya insya-Allah boleh melihat kembali keadaan Putrajaya ini, membantu membangunkan balik yang selama ini telah hilang taringnya. Duduk macam tu je.
Tapi selain daripada selain daripada Kunan, Datuk juga akan bertemu dengan Datuk Dr. Razi Jidin, Okey. yang juga akhir-akhir ini dah mula terkenal dalam kalangan pejabat awam, terutamanya cikgu sekolah. Tapi dia ada, tengoklah dia punya perkhidmatan dia sebagai Menteri Pelajaran. Kenapa tu? Ha? Ramainya orang komplain. Jadi macam mana? Okey, tak Masih apa. lagi nak berpegang. Kan? Okey, tak apa. Dengan mengenepikan kelemahan-kelemahan lawan, Okey. kita mengangkat kekuatan Datuk yang ada. Alright. Dan juga Parti Pejuang. Semua orang tahu Parti Pejuang ni parti yang baru nak mula bertatih. Ada yang kata Parti Pejuang ni sebagai parti yang menghimpunkan mereka yang tak ada peluang untuk bertanding di tiket-tiket parti lain dan dihimpunkan di Pejuang. So apa pendapat Datuk tentang penlibatan Datuk bersama dengan Pejuang kali ini? Tak, Parti Pejuang ni kita menggunakan lambang Parti Pejuang saja. Lambang saja. Tapi sebenarnya kita tubuhkan gerakan tanah air, GTA. GTA. Dan gerakan tanah air ini bukan menghimpunkan parti-parti politik saja. Yes. Ada NGO, ada orang perseorangan yang kita letakkan sama taraf. Dalam majlis tertinggi GTA itu, mereka ini duduk bersama. Mungkin mereka bukan ahli parti politik mana-mana, tapi mereka ada suara di dalam gerakan tanah air. Dan inilah yang kita nak bawa kepada rakyat, kepada pengundi-pengundi kita untuk PRU 15 ini, supaya mereka memilih seluruh rakyat Malaysia yang akan sama-sama membawa balik, mengembalikan balik negara kita ke arah kecemerlangan satu masa dulu. Termasuklah saya dah fahamkan dekat Tanjung Karang kita ada Lando. Ya, Pun bukan orang politik, Bukan. bukan orang parti. di Pesawat Bernam, Ya, Sabah 6. di Port Dickson, Ramai yang bukan orang politik. di Temeloh, Hmm. Tuan Haji Aminuddin Yahya, Yes. pengurusi pembela, Bukan orang politik pun. bukan orang politik, NGO. NGO. Jadi itu kita nak bawa suara rakyat ke parlimen supaya kita dapat membawa balik negara ini kembali kepada keadaan yang baik. Comeback kepada Putrajaya. Datuk lihat apakah yang Datuk lihat kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan yang ada di sini yang jika diberi kepada Datuk untuk mentadbir ataupun sebagai ahli parlimen, apa yang patut yang dapat dibuat di sini? Putrajaya ni dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Perancangannya baik kita lihat. Tetapi ada perkara-perkara yang sepatutnya berlaku tapi ditangguhkan. Jadi menyebabkan keadaan sekarang ni menjadi bertambah tidak berapa orang kata selesa kepada penghuninya. Saya ambil contoh public transport. Ya. Public transport ni Nadi Putra pun dah tak bernadi dah pun. Kan? Nadi yang hilang nadinya. Nadi yang telah hilang nadi. Denyut-denyutnya pun jarang-jarang timbul. Boleh pegang sikitlah. Boleh ada, Okey. tapi Okey. hidup segan mati tak maulah. Ya, okey. Kan? Kalau kita biarkan berterusan, tinggal nadi pun akan berhenti. Jadi itu perkara yang kita lihat. Jadi kita nak dulu perancangan asal kita ada kereta api untuk connect dalam terowong pun dah siap. Jambatan tu yang tak guna pun kita boleh tengok. Jadi kita kalau GTA ni dapat menerajui kembali kerajaan, kita akan revive balik perkara-perkara itu dan kita akan memberi keselesaan. Keadaan sekarang ni penduduk Putrajaya merungut tentang parking. Kan? Even kalau kita lihat bandar ini sepatutnya dibangunkan sebagai bandar pintar. Ya, okey. Tapi kalau dimasuk ke Putrajaya, berapa lama dia tunggu traffic light? Kereta sebelah sana tak ada, tapi kita menunggu. Patutnya kita gunalah sekarang ni macam-macam sistem IoT, Artificial Intelligence semua dah ada, tapi traffic light masih macam tu. Jadi orang duduk atas jalan raya lebih lama daripada berada di pejabat. Jadi itu benda-benda yang kita perlu revive. Begitu juga dengan keselamatan. So kita kena lihat balik perancangan asal yang mana Putrajaya ini dibangunkan. Ya. Tapi Datuk, jika kita lihat kepada jumlah kerusi yang ditandingi oleh pejuang ataupun GTA pada kali ini, sebenarnya tidak begitu besar.
tak begitu tak sebesar, tak sebanyak parti-parti lawan. Okey. Dan pembentukan kerajaan secara bersendirian oleh Parti Pejuang mungkin sukar jika mereka tak dapat menang sebanyak mungkin kerusi di Okey. parlimen. Betul. So adakah Datuk sendiri sebagai penolong timbalan presiden Timbalan Presiden biasa. Parti Berjasa Okey. sanggup untuk bergabung dengan gabungan-gabungan lain, terutamanya yang lain lah, mungkin PN ke, PH ke, BN ke, untuk kerajaan? Kita lihat selepas 19. Oh, dia bagi soalan punya panjang, pendek ya. Ha. Kita lihat selepas 19, waktu itu kita bincang keadaan jadi macam mana. Datuk sendiri secara pribadi sanggup tak? Ha? Secara pribadi sanggup Kita tak? tengok selagi mana dia tidak lari daripada gagasan yang kita tubuhkan dari segi gerakan tanah air itu sendiri yang ingin melihat orang Melayu yang tertinggal, yang kebanyakannya masih lagi berada pada tahap yang tidak memberangsangkan, walaupun negara kita dulu satu masa dulu tahap orang Melayu itu baik kan, tapi hari ini telah kembali kepada keadaan asal. So mana-mana parti yang membawa inspirasi yang sama, kita boleh duduk berbincang, insya-Allah. Duk nampak ada tak? Ha? Duk nampak ada tak? Jangan, tak perlu sebut siapa dia, tapi duk nampak ada tak? Mungkin ada. Mungkin ada tak? Mungkin ada. Kalau mereka meletakkan ego mereka dan melihat kepentingan bangsa dan negara dan tanah air lebih utama daripada kepentingan kelompok parti politik mereka semata-mata, kita boleh duduk satu meja. Okey Datuk, Putrajaya kali ini dia bertambah 15,000 pengundi-pengundi baru. Tuan-tuan, pada PRU yang ke-14 ada sekitar 27,306 pengundi. Dan pada kali ini 42,881, bertambah lebih kurang lebih 15,000 pengundi. Dan kali ini pertemuan 6 penjuru yang melibatkan BN Tengku Anwar Mansor, PH Nur Aisyah Maidin Haji Abdul Aziz, Pejuang Datuk Muhammad Rosli Ramli sendiri, PN Datuk Dr. Raziuddin, Bebas Samsudin yang menggunakan logo PEN, serta Bebas seorang lagi itu Lim Face B yang menggunakan logo pokok. Datuk lihat dengan 6 penjuru dan juga mungkin berlakunya pecah undi yang sangat-sangat besar di sini. Apakah peluang yang ada pada Parti Pejuang? Dan di mana untuk nak ditarik undi mereka tu? Kita melihat bahawa kita bagi tahu kepada pengundi yang masih dalam dilema untuk mengundi, terutama Pakatan Harapan dan juga PAS, melihat kepada calonnya. Jadi kalau mereka tidak pasti, tidak masih dalam dilema, undilah saya. Oh, senang noh. Senang. Jangan ragu-ragu. Ya, Kerana saya boleh bawa perubahan yang diinginkan, insya-Allah. Harapan Datuk, peluang Datuk, peluang. Setakat ini lagi satu hari. Rata-rata saya turun dan bertemu dengan para pengundi Putrajaya yang kebanyakannya kaki tangan awam. Mereka kenal saya. Kan? Pegawai-pegawai lama saya, kemudian rakan-rakan yang bersara yang duduk di Putrajaya. Rata-rata memberi sokongan dan dukungan kepada saya. Jadi saya insya-Allah yakin dengan izin Allah kemenangan milik Allah. Jadi saya yakin undi akan memihak kepada saya. Barang ingat lah, pengundi-pengundi muda, iaitu yang baru pertama kali mengundi di bawah usia 25 tahun, lebih 10,000 orang. Lebih 10,000 orang. Pengundi yang first time mengundi dan pengundi muda berusia bawah 25 tahun. Ya. Datuk bukan orang muda ni. Betul? Maaf tu Semua pun tak muda. Ya. Datuk Dr. Razi pun lebih kurang lah. Lebih kurang je, tak muda pun. Tapi Datuk bagaimana, apa yang Datuk gunakan untuk mendekati pengundi-pengundi muda yang first time mengundi dan mereka ni orang muda? Saya melihat bahawa walaupun mereka muda, tapi mereka ada keluarga mereka. Okey. Kan? So keluarga saya, pendekatan saya melalui keluarga mereka, itulah yang sebenarnya akan memberi ruang kepada anak muda ini untuk mengundi saya. Apakah yang Datuk boleh janjikan kepada orang-orang muda jika Datuk memenangi kursi parlimen di sini? Kita ada banyak ruang dan peluang sebenarnya yang kita tak bangunkan lagi Putrajaya. Kalau kita lihat perancangan asal di Boulevard tu, jalan utama daripada Jabatan Menteri ke PICC, itu sepatutnya satu ruang yang sebenarnya penuh dengan aktiviti. Bukan macam sekarang.
Sekarang ni lepas waktu berjabat, sunyi sepi. Ya. Jadi di situ kita boleh bangunkan potensi anak muda untuk mereka melaksanakan aktiviti restoran, aktiviti sebelah malam, teater dan sebagainya. Oh, teater menarik. Yang boleh diadakan di sepanjang lebih 4 kilometer boulevard tu. Banyak benda boleh buat. Banyak boleh buat anak muda berbagai potensi mereka. Kalau kita boleh memanfaatkan potensi mereka dan kita bangunkan, semarakkan boulevard sepanjang 4 kilometer itu, kita akan dapat memberi manfaat kepada anak muda kita dan banyak potensi yang ada pada mereka. Dua soalan terakhir. Yang pertamanya, kalau Datuk menang. Ya. Kalau menang, insya-Allah. Insya-Allah. Kalau menang, apakah benda yang pertama Datuk nak buat selepas menang? Esoknya, lusanya, ataupun minggu, ataupun first termnya, ataupun first weeknya, apa nak buat? Jangan jadi macam orang dah. Jangan beri saya sambung. 24 jam. Sambung. Jadi saya bagi dalam masa 24 jam saya boleh turunkan harga minyak. Okey, dah tak apa. Sambung. Okey, alright. Sambung. Apa nak buat? Apa nak buat selepas menang? Kita lihat apa permasalahan yang ada, yang dihadapi sekarang. Saya bawa 8 manifesto saja, berbanding dengan pihak lain yang mungkin lebih. Tapi manifesto yang saya bawa ni praktikal dan mudah dilaksanakan. Mampu dilaksanakan. Semasa saya berkhidmat dulu, saya lihat traffic light ni mungkin benda yang paling mudah. Tukar sistem dia, mungkin ada kos sikit. Itu kita boleh mengurangkan kesesakan masa menunggu di atas jalan raya. Public transport perlu di-revive. Itu yang benda yang masalah parking basic. Dan salah satu lagi perkara yang saya janjikan ialah dari segi pusat transit anak-anak yang bersekolah. Dari segi keselamatan mereka. Ya, penting. Yang tu sini ramai orang kerja kan? Yes. Betul? Yang tu insya-Allah kita akan usahakan dapat dilaksanakan segera. Kerana kita boleh melihat mereka-mereka yang telah beroperasi itu, kita boleh bagi sedikit expansion kepada mereka, so mereka boleh jadikan pusat-pusat transit ni. Sebab dari segi keselamatan anak-anak, bila mereka bertukar sekolah, di sekolah agama ke sekolah ataupun ke sekolah kebangsaan, sekolah agama, di tengah hari itu kadang-kadang tak ada problem. Dalam mahai. Mahai dan sebagainya, kita akan cuba lihat benda itu, perkara itu, dan kita cuba kurangkan kosnya. Itu benda-benda yang kita boleh laksanakan. Yang seawal-awal boleh dibuat. Seawalnya boleh kita laksanakan. Jadi itu bukan suatu yang mustahil. Elok. 5 anak jenuh. Okey. Dia orang duk mungut tu kos. Sakit kepala. Betul. Saya 5 anak tu jenuh tu. Jenuh. Okey tu. Itu kalau menang. InsyaAllah. Kalau kalah pula tu, adakah Datuk akan terus dalam iltizam membantu rakyat, ataupun Datuk nak stop politik ke, ataupun nak sambung lagi ke macam Datuk? Kita berpandangan jauh. Kan, sebab hidup kita, kalau kita tengok moto saya pun yang bekerja. So kita akan terus kerja kita kerana kita memandang jauh ke depan. Kalah menang ada bertanding. Kan? Jadi tapi perjuangan perlu diteruskan. Jadi tak boleh berhenti kerana kalah. Kita akan teruskan. Saya terlibat dengan NGO, masuk ke pelusuk tanah air tu dah lama. Lebih 10 tahun. Jadi ini satu perkara yang bukanlah, orang kata kalau kalah tu bukanlah bermakna tewas. Kalah bukan bermakna tewas. Keris yang bersilau, namaku Mat Kilau. Tapi keris Taming Sari, undilah Datuk Rosli. Dia sambung pantun lain. Ada pantun baru dia bagi. Okeylah. Keris yang berkilau ni, keris Taming Sari. Okey. Undi Datuk Rosli. Saja nak bagi mood Mat Kilau Datuk ni pun. Okeylah. Okey Datuk. Kita sebagai penutupnya Datuk, untuk pengundi-pengundi di kawasan P125 ni, Putrajaya ni, 125 no? 125. Boleh macam nama ni. Saya duk layar Y suku. Ni 125 no? Okey, 125 Putrajaya ni. Datuk nasihat, saranan kepada mereka untuk hadir mengundi 19 November ni, dan mengundi dengan terbaik. Dan saya menyerulah kepada semua pengundi pada 19 hari bulan ni,
keluar awal, pergi mengundi. Jangan bimbang. Saya tahu majoriti kaki tangan awam. Dia buat bimbang apa? Kok lah kadang-kadang tak undi pemerintah. Dah. Kita negara demokrasi. Jadi itu, so kita jangan bimbang, keluar mengundi. Macam saya sebut tadi, keris Taming Sari, undi Datuk Rosli. Okey. Boleh pakai. Okey. Boleh simpan pantun tu. InsyaAllah. Okeylah tuan-tuan. Thank you Datuk kerana sudi bersama kami walaupun tengah malam. 12:30 malam tuan-tuan. Saya bukan nak kelentong, bukan nak bohong. Tepat tengok jam ni. 12:30 malam, betul. Dan kita terima kasih kerana sudi meluangkan masa walaupun dalam keadaan yang penat. Semua orang penat dan semua orang dah mula rasa dia punya tegang tu menjelang 19 November ni. Dan insya-Allah kita mengharapkan yang terbaik, yang harmoni dalam bumi Malaysia. Dan insya-Allah Datuk, apapun semoga kuat, semoga tabah, semoga terus kekal sihat insya-Allah. Doakan saya. Insya-Allah. Tuan-tuan, thank you kerana setia bersama dengan all platform di bawah Media Prima dan semoga kita jumpa lagi dalam semua program-program di bawah kumpulan Media Prima dan juga NSTP. Apapun, teruskan dan jangan lupa 19 November turun mengundi sebagai pengundi yang bertanggungjawab. Jumpa lagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.